شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السلام، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. إلى المدى تنميران hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. Hilal muda tan mengerangi, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. رمضان hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السلام، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Okay, kita berada di tempat yang betul. Masih lagi di FB Masjid Darul Ghufran. Jangan tukar Facebook ya. Masih lagi tempat yang sama. Cuma background je lain. Okay. So, hari ini insyaAllah kita akan menyambung perbincangan kitab kita. Fawaidul Fawaid. Dan kita akan masuk ke bab yang baru. Bab kita pada hari ini berada di muka surat 94. Okey, macam mana? Semua dah siap dengan kitab masing-masing?
Okay, saya harap semuanya sudah bersedia dengan kitab kita. Okay. So kita berada di muka surat 94, bab yang ke-18. Tajuk kita pada hari ini ialah ungkapan Al-Quran mengenai sifat Allah. Ungkapan Al-Quran mengenai sifat Allah. Baik, kita baca sedikit. Dalam perbincangan ini dia bagi kepada tiga bahagian. A, B dan C. Kalau rujuklah pada bukunya ada bahagian A, B dan C. Dan kita akan masuk kepada bahagian A terlebih dahulu. Nanti kita lihat masa ada lagi ke tidak untuk kita habiskan perbincangan sampai ke yang C. Baik, kita masuk kepada perbincangan A. A di sini kita lihat bahawasanya Allah penguasa dan pengatur alam semesta. Okay, Allah penguasa dan pengatur alam semesta. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya meminta supaya kita menjadi seseorang yang merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dia sebutkan di sini, renungkanlah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nescaya anda akan mendapati dirinya dalam penguasa yang mempunyai seluruh kerajaan, iaitu kekuasaan dan segala pujian. Kendali segala urusan berada di tangannya, segalanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dia bersemayam di atas singgasana kerajaannya, semua yang ada tidak akan terluput dari pengetahuannya. Dia maha mengetahui apapun yang ada di dalam jiwa para hambanya, lagi maha mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka nampakkan. Dalam perenggan ini, ingin dijelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha segala-galanya, ataupun dalam erti kata yang lain, mengikut kepada tajuk yang berada pada bahagian A ini untuk membuktikan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa yang menguasai segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. Sama ada yang kita nampak ataupun yang tidak kita nampak. Zahir ataupun yang batin. Maka di sini kalau kita lihat kepada perenggan yang berikutnya, disebutkan bahawasanya dialah Azza wa Jal yang mengatur kerajaannya. Bumi, dunia kita adalah kerajaan Allah. Allah yang mengatur setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian Allah mendengar dan melihat, memberi dan menahan, memberikan pahala dan menghukum, memuliakan dan menghinakan, menciptakan dan memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, menentukan hukum serta menetapkan takdir dan mengaturkan ciptaannya. Segala urusan makhluk, ingat ya muslimah, segala urusan makhluk, tak kira sama ada yang kecil ataupun yang besar. Urusan kita sama ada yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya adalah atas urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengaturkannya. Kemudian tak ada satu benda kecil pun, tak ada satu benda pun sekecil apapun yang bergerak tanpa seizinnya. Dan tak ada selembar daun pun yang jatuh melainkan dengan sepengetahuannya. Maknanya di sini, setiap sesuatu berada di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mengetahui sebesar-besar perkara dan sekecil-kecil perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun setiap sesuatu yang bergerak. Tidak kira sama ada yang kita lihat ataupun yang kita tidak lihat. Saya nak beri contoh di sini ya muslimah. Okey, sila buka surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, biasa kan kita baca, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada antara kita yang dah hafal surah tersebut. Saya nak jadikan surah itu tadi sebagai contoh kepada keseluruhan perbincangan yang ada pada bahagian A kita. Sebab tu
Yang di rumah tu kan, siapa? Semua di rumah lah. Saya pun di rumah sekarang ni. Yang di rumah ni semua, kita cuba buka surah Al-Mulk. Saya beri masa. Ambil Al-Quran ataupun siapa yang ada apps Al-Quran di handphone, sila buka surah Al-Mulk untuk lihat bagaimana contoh yang boleh kita ambil daripada surah tersebut. Sebab tadi pun Imam Ibn Qayyim dia minta kepada kita supaya apa? Renungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan kita sekarang dalam bulan Ramadan, kita sentiasa membaca Al-Quran dan pastinya ketika kita membaca setiap baris daripada Al-Quranul Karim, setiap ayat yang kita baca, ianya pasti menjadikan kita orang yang merenung setiap apa yang terkandung dalam Al-Quran itu tadi. Dan antara perkara yang perlu untuk kita renungi ialah berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang membuktikan betapa Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguasa, pengatur alam semesta. Dan antara contoh yang ingin saya bawa pada hari ini sebagai memberikan pencerahan terhadap bahagian A kita ialah surah Al-Mulk. Okey, dah buka? Baik, surah Al-Mulk. Daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-30, ya Muslimah. Kalau kita baca, kita tadabbur, kita hayati surah ini, Masya Allah, Tabarakallah. Kita akan dapat melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha segala-galanya. Bermula daripada ayat yang pertama sahaja, kita akan dapati betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maha penguasa. Di atas satu kerajaannya ialah bumi ini, tak kira lah sama ada bumi atau dunia dan akhirat. Kedua-duanya itu adalah kerajaan yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Dan dunia dan akhirat, keduanya itu tidak ada satu pun di luar penguasaan Allah. Setiap apa yang berlaku di dunia dan juga akhirat, kesemuanya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya Muslimah, bila kita rujuk pada ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk, apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, ini adalah bentuk pengagungan, penyucian, pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya dalam ayat ini untuk membuktikan betapa kebesarannya itu tidak ada yang mampu untuk menandingi. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mulk. Allah kata dengan maksudnya di sini, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Okey? Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nampak ya? Pada ayat yang pertama, dia sudah boleh menjelaskan kepada kita apa yang dibincangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya ini. Dalam bab yang ke-18 tersebut. Pada ayat yang pertama sahaja, sudah boleh mewakili apa yang telah dibincangkan tu tadi. Yang dah kita baca kedua-dua perenggan yang telah saya bacakan tu tadi. Betul tak? Menunjukkan bahawasanya Allah itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu dan segala kerajaan yang ada adalah berada pada tangan Allah. Dan bagaimana kita lihat semua itu berlaku? Kerana begini, pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, Allah menjelaskan bagaimana Allah mengatur setiap kerajaannya. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, Allah dialah yang menjadikan mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Senang kata, Allah itu dah yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Allah hidupkan apa yang Allah inginkan, Allah juga matikan apa yang Allah inginkan. Tapi
Antara tujuannya ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di kalangan kalian yang paling baik amalannya? Ya, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Kerana apa? Wa huwal azizul ghafur. Kerana Allah Subhanahu wa taala disebutkannya di sini Maha perkasa lagi Maha pengampun. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kerana apa? Ia adalah sebagai satu bentuk ujian bagi diri kita. Yang sebenarnya untuk menyedarkan kita, kita adalah hamba Allah. Kita tak mampu untuk mengawal setiap sesuatu. Yang berhak mengawal, yang berhak untuk mengaturkan hanyalah Allah. Kita hanya sebagai hamba Allah untuk Allah uji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Kerana apa? Allah itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa? Sekali lagi, pada ayat yang ketiga dalam surah Al-Mulk, Allah ingatkan kepada kita penguasaan Allah ataupun kekuasaan Allah sebagai penguasa dan pengatur alam semesta. Lihat apa yang ada di langit. Cuba kita lihat apa yang ada di langit. Kita kalau muslimah, kalau jemur-jemur baju tu kan, sambil-sambil lah tengok kat langit tu. Tak tahulah kalau rumah BTO, saya tak tahulah dia boleh sempat ke tengok langit. Sebab mungkin tertutup dan sebagainya kan tak boleh nampak ke. Kalau rumah yang macam resale lah rumah kita sekarang ni kan, kalau kita jemur pakaian kita akan nampak langit yang ada tu kat atas tu. Boleh nampak lah setiap sesuatu yang ada di langit tu kan. Siang malam, Masya Allah, Barakallah, keindahan langit tu dapat kita hayati. So di sini, dalam surah Al-Mulk, pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Allah kata apa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah, dia yang menciptakan langit. Okay? Sab'a samawatin. Menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allah ciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kemudian Allah kata apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dalam keadaan Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis itu tadi, Allah kata, kamu sesekali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah semua yang tidak seimbang. Bila kita lihat langit yang berlapis-lapis, tidak ada satu pun cacat cela yang boleh kita detect. Penciptaan itu, Masya Allah, Tabarakallah, Maha sempurna. Kalau kita melukis langit, ia takkan sama dengan langit yang sebenar-benarnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada satu kecacatan, tidak ada satu pun celah yang boleh kita lihat pada langit yang berlapis-lapis itu tadi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ketiga. Allah kata apa? Bila engkau lihat di atas langit itu, kau takkan jumpa sebarang perkara yang tidak seimbang. Cantik sahaja. Bahkan kita akan jadi orang yang sentiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lihat. Membuktikan bahawasanya kuasa Allah, aturan Allah pada alam semesta adalah sesuatu yang begitu menakjubkan. Kita sebagai manusia tak mampu untuk menandingi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan itu tadi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi kepada kita pada ayat yang sama dalam surah Al-Mulk. Allah kata apa? Pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat dalam surah Al-Mulk, Allah kata summa rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah suruh kita ulang kembali. Kemudian pandanglah sekali lagi. Nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Pandang sekali lagi langit itu tadi. Lihat langit. Kita lihat langit pada pandangan yang pertama. Okey. Kita lihat langit pada pandangan yang pertama, kita sudah rasa begitu takjub dengan apa yang kita lihat. Masya Allah, subhanallah.
Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada langit yang berlapis-lapis itu tadi kan, dengan warnanya yang biru, ada warna putih, kadang-kadang ada warna jingga pada langit tersebut. Kalau kita lihat langit pada waktu malam pun kan, ada keindahan yang menakjubkan, yang tak mampu untuk kita sangkal. Itu adalah pada pandangan yang pertama. Yang Allah kata, bila kita lihat pada sekali pandang, kita tak mampu untuk cari di mana letaknya ketidakseimbangan pada penciptaan itu tadi. Dan Allah perintahkan kepada kita, summarji'il basara karratain. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, lihatlah, letaklah pandangan kita pada kali yang kedua. Pada pandangan kita yang kedua, masih lagi kita melihat perkara yang sama. Bahkan pada setiap pandangan, pada kali yang kedua itu, dia semakin menambah-nambah rasa diri kita sebagai seorang hamba. Sebab itu Allah kata, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Maknanya penglihatan kita yang kedua, pada langit yang terbentang luas di atas itu tadi, yang Allah ciptakan tanpa sebarang tiang, yang Allah ciptakan dengan penuh keindahan, dan kita tak mampu untuk melihat di mana letaknya keseimbangan itu tadi. Kemudian kita lihat pada pandangan yang kedua, pandangan itu akan mengembalikan ia kepada diri kita. Maknanya, kita akan sedar diri kita hanyalah hamba Allah. Ya, kita akan sedar bahawa diri kita adalah hamba Allah. Allah itu adalah pengatur, Allah itu adalah maha penguasa alam semesta. Cantik ya muslimah? Dalam surah Al-Mulk itu tadi. Tapi saya tak boleh nak syarah surah ini sampai ke ayat yang ke-30. Saya bawakan ayat 1 hingga 4 untuk anda di rumah. Lepas ini, buka lagi surah itu. Lihat setiap satu ayatnya. Tadabbur, baca terjemahannya. Boleh buka kitab tafsirnya. Sebab sekarang kitab tafsir pun banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga dalam bahasa Inggeris ya. Boleh, kalau siapa agak-agak usaha kita ni tak pandai lah, tak reti lah nak baca bahasa Melayu, tak tahulah waktu orang apa kalau tak reti nak baca bahasa Melayu kan. So tak apalah, kalau nak buka bahasa Inggeris, buka bahasa Inggeris. Buka kitab tafsir bahasa Inggeris. Antara yang boleh saya sarankan ialah kitab tafsir Ibn Kathir. Sekarang dah banyak diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Buka. Lihat surah Al-Mulk itu tadi. Baca daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-30. Jangan jadi orang yang hanya membaca Al-Quran sekadar membaca. Kita dah bincangkan pada minggu lepas ya muslimah. Al-Quran bukan saja kitab ataupun buku yang kita buka, yang kita baca untuk kita baca dan kita khatamkan. Bukan itu. Tapi Al-Quran berperanan sebagai sebuah kitab yang memberikan kepada kita mau'izah. Kalau kita rujuk dalam surah Yunus pada ayat yang ke-57, apa kata Allah? Apa fungsi Al-Quran? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pengajaran daripada Tuhan kalian. Pengajaran itu apa? Al-Quranul Karim. Yang Allah turunkan bukan hanya semata-mata sebagai pengajaran. Tetapi Allah sebut dalam surah Yunus pada ayat yang ke-57 itu, ia adalah sebagai syifa'ul lima fis sudur. Ia adalah penawar bagi hati. Wa hudaw wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang yang beriman. Sebab itu ya muslimah, dalam bulan Ramadan ini ketika kita buka Al-Quran kita, yang kita baca setiap hari, untuk kita rebut peluang pahala yang ada pada Al-Quran itu tadi. Jangan hanya sekadar ia menjadi sebuah bahan bacaan kita yang menjadi bahan bacaan musiman semata-mata. Apa maksud saya bahan bacaan musiman? Yang kita buka pada musim yang mana? Iaitu pada bulan Ramadan sahaja. Lepas ini kita tutup dah Al-Quran. Dah tak ada dah kita nak buka lagi. Dah tak ada dah kita jadi ia sebagai teman kita yang kita baca setiap kali selepas kita solat. Yang mana kita buka Al-Quran tu tadi kan, kalau sekarang lah pada bulan Ramadan, kita buka Al-Quran itu tadi, kita baca, kita nak mendapatkan pahala, kemudian
kita tak tinggalkan bacaannya kerana apa? Kita nak berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu baik, saya kata. Itu bagus. Kita perlu usaha dalam bulan Ramadan ini untuk mengkhatamkan Al-Quran kita. Tak kira berapa banyak kali. Tak kira berapa banyak kali. Dan saya dah sebutkan hal itu pada minggu lepas. Kalau terlepas, boleh rujuk. Boleh buka semula video kita pada minggu lepas. Apa yang telah saya bincangkan tentang mengkhatamkan Al-Quran, itu adalah peluang dan ruang yang perlu kita kejar pada bulan Ramadan. Tetapi, ada tetapinya di sini. Tetapi pastikan juga pembacaan kita adalah pembacaan yang benar-benar menjadikan hati kita adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Setiap kali kita baca ayat Al-Quran itu tadi, setiap kali kita renungkan ayat Al-Quran itu tadi, contohlah kita ambil surah Al-Mulk, ya Muslimah, yang saya berikan contohnya tadi, untuk membuktikan bahawasanya Allah adalah Maha Penguasa, Allah adalah Maha Pengatur alam semesta. Kita baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, hingga kepada ayat yang ke-30, dengan penghayatan, dia akan seterusnya menjadikan kita orang yang beriman. Kita tak toleh-toleh lagi dah. Tak toleh-toleh lagi, maksud saya, kita ni tidak akan jadi orang yang nak melihat perkara-perkara lain itu sebagai penting. Allah adalah penguasa, Allah adalah pengatur segala-galanya. Itu yang maha penting, yang lebih penting untuk kita perhatikan. Kerana apa? Bila kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap sesuatu yang ada di sekitar kita, dia akan menjadi perkara yang kecil. Kerana kita lihat Allah itu maha besar. Allah itu tidak ada sebarang tandingannya. Dan kalau kita menjadi orang yang benar-benar mentadabbur surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30, ada banyak ganjarannya yang Allah peruntukkan kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW, okey, dalam hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Nabi sebutkan begini, ya Muslimah. Inna fil Quran, sesungguhnya dalam Al-Quran, 30 ayat, ada 30 ayat. Dalam Al-Quran ada 30 ayat. Syafa'at li sahibiha, yang menjadi syafaat kepada pemiliknya. Pemiliknya boleh kita kata sebagai orang yang membacanya. Membaca ni bukan sekadar membaca sahaja, tapi dia baca, dia tadabbur, dia merenungkan dan dia mengamalkan isi kandungan ayat yang 30 itu tadi. Ya. Kemudian Nabi kata apa? 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Dia memberikan ayat yang 30 itu tadi, dia memberikan syafaat kepada dia sehingga dia diampuni. Sehingga dia diampuni. Apa kata Nabi? Apa surah itu? Apa ayat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Iaitu surah Al-Mulk. 30 ayat yang bila kita baca dengan sebaik-baiknya, kita renungi, kita tadabbur dan kita hayati, lalu kita mengamalkan isi kandungan tersebut. Okey, pada yang ada pada surah Al-Mulk, ia akan menjadi syafaat bagi diri kita sehingga surah itu boleh menjadikan sesuatu sehingga kita menjadi orang yang diampuni. Okey, sehingga kita menjadi orang yang diampuni. Kerana apa? Surah Al-Mulk. Kenapa sedemikian? Kerana surah Al-Mulk banyak menceritakan tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah, penguasaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala maha segala-galanya. Kerana itu ia begitu istimewa sehingga ia mampu menjadi satu bentuk syafaat bagi diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis itu adalah hadis yang hasan, disebutkan bahawasanya suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Ada sebuah surah dalam Al-Quran. Ini Nabi SAW menyebutkannya. Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang memperjuangkan pembacanya hingga dia dimasukkan ke dalam syurga. Surah itu dia memperjuangkan pembacanya. Ingat ya Muslimah? Sampai orang yang membaca surah tersebut dimasukkan ke dalam syurga Allah. Nabi kata apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Satu tadi saya sebutkan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, surah Al-Mulk dia mampu memberikan syafaat kepada kita, dan pembacaan kita pada surah Al-Mulk mampu untuk menjadikan kita orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu. Dua, surah Al-Mulk dia adalah surah yang boleh menjadi satu surah yang memperjuangkan kita di hari kiamat kelak. Maksud memperjuangkan kita ni lah, kalau kita ada buat dosa dan sebagainya, dia akan menjadi sesuatu yang mampu untuk memperjuangkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita beramal dengan surah Al-Mulk tersebut. Ini kata Nabi ya, bukan kata saya. Okey, itu terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Ya, muslimah. Kemudian yang ketiga, hadisnya mauquf. Tetapi menurut para ulama hadis, walaupun hadisnya mauquf tapi sanadnya adalah sahih. Daripada Ibn Mas'ud, terkandung riwayat itu dalam sunan dalam kitab An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra, yang mana disebutkan bahawasanya surah Al-Mulk dia mampu untuk menjadi sebuah surah yang mencegah ahli kubur daripada seksa kubur. Al-Mani'ah disebut sebagai pencegah diri kita daripada siksaan kubur. Ada tiga. Okay, ada tiga. Tiga yang boleh kita peroleh dengan kita membaca surah Al-Mulk. Tapi bukan hanya sekadar membaca ya muslimah. Namun dengan penghayatan, dengan satu usaha untuk mengamalkan isi kandungan itu tadi dengan sebaik-baiknya. Maksud saya apa bila kita kata dengan usaha untuk mengamalkan? Bila kita baca ayat Al-Quran, surah Al-Mulk, Allah sebutkan tadi tentang penciptaan langit, ia menjadi sesuatu yang menyedarkan diri kita bahawa kita adalah hamba. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Mulk sesuatu berkenaan dengan neraka, kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita menjadi orang yang jauh daripada sebarang kemaksiatan. Itu bermakna kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam surah Al-Mulk berkenaan dengan ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada orang yang beramal saleh, kita menjadi orang yang bermotivasi untuk terus-terusan menjadi orang yang baik. Itu bermakna kita adalah orang yang beramal dengan surah tersebut, dengan isi kandungan tersebut, untuk menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa bersemangat melaksanakan perbuatan-perbuatan soleh. Itu bermakna kita adalah orang yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya semata-mata merenung dan mentadabbur, tapi beramal. Maka orang yang beramal, contohnya tadi kan, kita berikan contoh dengan surah Al-Mulk. Orang yang beramal dengan isi kandungan surah Al-Mulk tersebut, maka Allah berikan dengan ganjaran-ganjaran yang telah saya sebutkan tiga tadi. Satu, surah Al-Mulk boleh memberikan syafaat sehingga kita menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Mulk dia adalah surah yang memperjuangkan kita sehingga kita masuk ke dalam syurga Allah. Surah Al-Mulk mampu untuk menjadi Al-Mani'ah, iaitu penghalang daripada kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Okey, baik muslimah, kita masuk kepada perbincangan kitab kita. Jauh betul kita ni. Baik, saya nak tutup. Sebab kita pun tak nak ambil masa yang panjang ya. Saya nak tutup perbincangan kita pada hari ini. Tadi, yang penting ya muslimah, dalam bab yang ke-18 ini, sebab saya pun tak boleh nak baca sampai C. Sebab tu tadi saya kata pada awalnya, kita lihat sama ada sampai ke tidak kita. Untuk kita baca setiap satu perenggan sampailah kepada bahagian C. Nampak-nampaknya macam tak sampai. Okey, bukan macam tak sampai, memang tak sampai pun. Tak kesampaian lah niat saya untuk baca sampai C. So kita lihat begini ya muslimah. Yang paling penting dalam bab yang ke-18 yang ingin disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim kepada kita, dan ingin saya tekankan juga daripada apa yang telah dibaca itu tadi ialah bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang bila kita membaca Al-Quranul Karim, ia bukan hanya semata-mata pembacaan, tetapi di sebalik pembacaan itu ada penghayatan. Kalau kita mengambil, kalau saya nak pinjam perkataan Imam Ibn Qayyim tadi, dia minta kita renungkan.
renungkan setiap ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ia akan menjadikan kita seorang hamba yang dekat dengan Allah. Seorang hamba yang sentiasa ingin menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam bulan Ramadan, kita sentiasa membaca Al-Quran, kita jadikan ia sebagai sebuah kitab yang dekat dengan kita, dan kita baca pagi, petang, siang dan malam, dan kita kalau boleh tak nak tinggalkan pun satu saat lidah kita ini daripada kering, okay? Daripada pembacaan Al-Quran. Kalau boleh kita tidak mahu dalam bulan Ramadan ini. Namun, satu perkara kita jangan lupa. Untuk kita renungkan ialah bagaimana kesan pembacaan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Pastikan pembacaan Al-Quran yang dah kita jadikan ia sebati lah, kalau bolehlah saya nak sebutkan, sebati. Sebab dia kalau dah sebati ya muslimah, dia akan membentuk kepribadian kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Ya, dia akan membentuk kepribadian kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Sebab itu, saya nak tekankan di sini, bila kita setiap hari membaca Al-Quran, pastikan kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya, pastikan jiwa kita adalah jiwa yang dipandu oleh Al-Quran. Pastikan pemikiran kita, pandangan kita terhadap apa yang ada di sekitar kita juga dipandu oleh Al-Quran. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan pembacaan Al-Quran kita. Kerana apa? Kita tidak mahu menjadi hamba Allah yang rugi. Jangan lupa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, Imam Al-Bukhari memuatkan hadis ini dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dalam hadis itu, Imam Al-Bukhari membawa satu riwayat yang Nabi SAW ceritakan dalam riwayat itu. Ketika Nabi SAW ingin menaiki mimbar, hal itu disaksikan oleh para sahabat. Ketika Nabi menginjakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, Nabi menyebut amin. Ketika Nabi menginjakkan kakinya di anak tangga mimbar yang kedua, Nabi sekali lagi mengucapkan amin. Kemudian ketika Nabi menginjakkan kakinya ke anak tangga mimbar yang ketiga, sekali lagi Nabi mengucapkan amin. Setelah itu, perkara tersebut dipersoalkan oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, ketika aku menginjakkan kaki aku di mimbar yang pertama, malaikat datang lalu berdoa. Malaikat mengatakan, Syakiya abdun man adraka Ramadan. Celakalah, atau dengan kata yang lebih lembutlah ingin saya berikan di sini, rugilah orang yang ketika dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi apabila Ramadan itu pergi daripada dia, tidak menjadikan dia orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ucapkan amin. Dan ketika aku naik kepada anak tangga yang kedua, malaikat kata apa? Malaikat berdoa, rugilah yang mana orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ataupun salah seorang daripada kedua orang tuanya itu masih hidup, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah. Maka Nabi kata apa? Aku ucapkan amin. Dan pada saat yang ketiga kali aku naik kepada mimbar itu tadi, malaikat Jibril berdoa, rugilah
orang yang mana disebutkan namamu, tetapi tidak dia itu berselawat kepadamu, maka aku ucapkan amin. Faqultu amin. 3 perkara yang menyebabkan kita boleh menjadi orang yang rugi, muslimah. Antaranya ialah bila Ramadan kita yang masih berbaki ini, tapi bila pergi, kita dah berada pada Ramadan yang akhir-akhir Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu pergi daripada diri kita, ia tidak menjadikan kita orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang berlaku di bulan Ramadan ini, ia adalah satu yang merugikan kehidupan kita. Maka sebab itu, Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk memperbanyakkan zikir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau cintakan kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Moga-moga muslimah, Ramadan kita pada kali ini dalam keadaan kita sentiasa membaca Al-Quranul Karim, yang kita tadabbur, yang kita renungi setiap baris ayat yang kita baca, lalu kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diampuni dengan setiap pembacaan yang kita lakukan itu setiap hari. Mudah-mudahan Ramadan kita pada hari ini ataupun pada kali ini ia menjadi sebuah Ramadan yang begitu istimewa bagi hidup kita. Itu sahaja muslimah untuk hari ini. Boleh saya buka untuk sesi soal jawab di bawah itu? Ada sebarang persoalan yang ingin pertanyakan, dipersilakan. Ya muslimah, ada apa persoalan? Hari ini adalah kuliah kita yang terakhir ya. Kita akan cuti. Jadi kalau nak tanya apa persoalan, silakan. Ya muslimah, ada apa persoalan? Ya, sama-sama. Ya. Ya, kasih diterima. Terima kasih. Okey, ada soalan daripada Cik Betty. Ustazah, kadang-kadang bila saya baca Quran, okay, sepertinya ayat tersebut ditujukan kepada saya. Adakah itu cara Allah menegur saya? Boleh jadi. Okay, boleh jadi. Dan kita lihat begini ya, Cik Betty, setiap ayat yang kita baca, bila kita renungkan dan jika kita ada buat perkara-perkara yang silap contohnya, ataupun kita ada buat perkara-perkara yang bukan saya nak kata dosa lah, tapi silap lah, kesilapan. Kemudian kita baca satu ayat yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan tadi. Dan alhamdulillah kita ambil ia sebagai satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ini adalah kalamullah. Bila kita baca tadi, kita baca ayat tersebut, lalu kita rasa terkena pada diri kita, anggap ia sebagai sesuatu yang menunjukkan kita. Sebab tu tadi Al-Quran kan dia sebagai huda. Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat kepada kita. Kan, yang menjadikan kita orang yang ingin terus-terusan berada dalam keadaan yang baik. So kalau kita lihat ia sebagai satu bentuk teguran, boleh sahaja. Kadang-kadang boleh sahaja. Jika sekiranya ia memang betul bertepatanlah dengan kelakuan-kelakuan ataupun perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Okey, boleh sahaja.
tidak menjadi masalah. Cuma bagaimana? Bagaimana setelah kita rasa ayat yang kita baca itu tadi menegur kita supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih ikhlas contohnya. Kan? Itu yang penting. Bukan setakat kita baca, terasa gitu, sudah. Bukan begitu. Tapi bagaimana setelah kita rasa ayat itu menegur kita ataupun kalam itu cuba membawa kita, memberikan pengajaran kepada kita, nasihat, mau'izah tadi kan, kita berusaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu lebih penting. Daripada sekadar kita baca kemudian kita rasa Allah tegur. Kita baca Allah tegur, bukan begitu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ya, sama-sama. Banyak betul ucapan terima kasih. Sama-sama semuanya. Ya, mudah-mudahan ya Puan Siti Zubaidah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita seorang muslimah yang kuat jiwanya. Kan? Tak apalah apa-apa ujian dalam hidup ni, kuatkan semangat. Ambil bulan Ramadan ini sebagai peluang untuk kita muhasabah diri kita menjadi seorang muslimah yang lebih baik, lebih solehah, lebih sentiasa ingin mengejar redha Allah. Okay? Jangan sentiasa kita ni mengejar pandangan manusia. Yang kita nak adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sentiasa nak kejar pandangan manusia, dia tak ke mana. Sebab itu yang menjadikan kita orang yang baik ialah bila kita sentiasa ingin melihat bagaimana kita ni berubah ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Sebab kalau kita nak dengar cakap-cakap orang ni, kita susah. Kita akan jadi orang yang susah. Okay? Amin. Okay, ada apa soalan yang lain Muslimah? Kalau tak kita tutup siaran kita. So, amin. Terima kasih Puan Sharifah atas doanya. Moga Allah melindungi saya. Amin. Ya Fitri, apa khabar Fitri? Macam dah lama tak nampak Fitri. Fitri okey? Fitri tanya di sini, kenapa dan apa sebab kita selalu merenungkan dan tadabbur Al-Quran namun diri masih belum mampu untuk menjadi pribadi yang salihah? Dia begini ya Fitri, macam saya sebutkan tadi, bila kita jadi orang yang membaca Al-Quran, kita memang renung, kita memang baca, kita memang tadabbur ayat Al-Quran itu. Tapi what's next? Selepas itu apa kita buat? Selepas kita baca, selepas kita renung dan kita tadabbur. Adakah kita nak jadikan pembacaan tersebut tadi, kan? Apa yang kita baca, contoh, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah kata, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Allah ceritakan tentang ganjaran orang yang menahan rasa marahnya, mengawal rasa marahnya, kemudian memaafkan orang lain. Allah berikan ganjaran kepada mereka dengan syurga. Contoh kita baca ayat itu. Kalau kita hanya sekadar baca, kita baca macam ni. Yelah, kita kena jadi orang yang pemaaf. Kita kena jadi orang yang memaafkan orang lain. Kan Allah berikan kita dengan syurga. Kalau hanya sekadar itu, tapi kita tak cuba untuk praktikkan, dia pun tak jadi apa-apa. Dia tak jadi apa-apa. Namun yang membuatkan kita berubah menjadi seorang wanita yang salihah ialah apabila kita berusaha untuk mengimplementasikan, betul ke ayat satu, ataupun mengaplikasikan. Kita nak implement dan kita nak aplikasikan ayat itu tadi dalam segenap kehidupan kita. Sebab itu ya Fitri di sini, bila seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa jawapannya sedemikian? Kerana pembacaan Nabi terhadap Al-Quranul Karim itu tadi, setiap apa perkara-perkara baik yang ada dalam Al-Quran, ia terpancar pada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Al-Quran menyebutkan kepada kita tentang orang yang menahan rasa marah, bila Al-Quran menyebutkan kepada kita tentang orang yang sabar, bila Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang menjadi orang yang memaafkan, itu yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Nampak? Apa yang kita baca dalam Al-Quran, ada pada diri Nabi SAW. Ada dalam akhlak Nabi SAW kan?
Maka begitulah seharusnya kita mencontohi. Kita nak jadi sedemikian. Sebab itu, dia tak cukup hanya sekadar baca, menghayati. Tapi bagaimana kita menjadikan pembacaan dan penghayatan itu tadi satu ruang dan peluang untuk kita terus-terusan koreksi diri kita menjadi seorang muslimah yang soleh. Okey, Fitri, mudah-mudahan ini terjawab. Ya, sama-sama semuanya. Banyak ucap terima kasih ya. Ada soalan yang lain? Mungkin saya boleh ambil satu soalan yang terakhir. Kemudian kita akan bersurai. InsyaAllah. Oh, sedih ya hari ini kuliah kita yang terakhir. Tak bolehlah kalau saya nak sambung minggu depan, saya pun nak kena rehat. Yelah, tu kata Ustazah bukan yang kena tukar langsir pun Ustazah ni pun. Sibuk nak lah je nak beraya. Alah, tak apalah, bagilah saya rehat kan. Bagi kita rehat. Kita semua nak rehat lah. Okey. InsyaAllah, moga bila kuliah disambung nanti, kita akan semua kembali berada di Masjid Ghufran. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat doanya ya. Mudah-mudahan Allah angkat doanya. Kita berada di Masjid Ghufran. Yelah, saya pun rindu nak berada di Masjid Ghufran. Okay, untuk ada satu suasana yang sebagaimana biasanya kita di masjid kan. Sekarang ni macam seorang-seorang tengok diri sendiri dekat phone. Ya Allah ya Tuhanku. Seksanya tu di sini. Okay. Ya, ada soalan. Okay, saya ambil ini sebagai soalan yang terakhir ya. Sayang Ustazah, ya sayang juga. Daripada Anissa. Okay, salam Anissa, salam. Bagaimana hendak membersihkan hati yang menjadi seikhlasnya kerana Allah? Anissa, soalan ni dia sebenarnya ramai orang tanya saya. Macam mana kita nak jadi orang yang ikhlas? Bagi saya itu soalan yang ingin dipertanyakan. Bagaimana kita nak jadi orang yang ikhlas? Ikhlas ni adalah amalan hati. Amalan hati. Susah. Dia benda yang sukar. Tapi kesukaran untuk membentuk keikhlasan bukan satu alasan untuk kita membiarkan ia tidak ada dalam hati kita. Okey? Kita ni apa-apa kita buat senang beginilah ya, Anissa. Kita nak buat sesuatu, letakkan ia kerana Allah. Letakkan ia kerana Allah. InsyaAllah, hati kita akan sentiasa tenang dan kita akan jadi orang yang ikhlas kerana dia. Buangkan setiap sesuatu permintaan. Contoh saya kata gini ya, Muslimah. Kita sebagai seorang wanita kan, kita ada banyak pekerjaan rumah, kita ada banyak kita pun ada kerja office kita yang perlu kita kendalikan. Ada anak-anak yang perlu kita lihat kan. Kerenah suami lagi yang perlu kita layan. Macam-macam lah benda yang kita perlu buat. Kerenah kawan-kawan kita kat sekeliling, kerenah masyarakat, pelbagai macam perkara yang perlu kita selesaikan. Tapi kena ingat, kalau dalam keadaan kita nak selesaikan itu tadi, kita niatkan supaya orang puji kita adalah superwoman. Contohnya lah saya kata orang puji kita adalah orang yang mantap, boleh buat semuanya, boleh itu, boleh ini. Bagusnya kau Sakinah, semua benda kau boleh buat. Kalau kita harapkan itu, kita tak akan bahagia. Tapi kalau kita letakkan dalam hati ini, aku buat semua ini adalah kerana Allah, bermakna sini kita usaha untuk membersihkan hati kita. Okey? Bersihkan hati kita daripada sebarang pandangan-pandangan ataupun pujian-pujian orang di sekitar kita. Kalau kita lah antara orang yang nak mengharapkan semua itu, tapi ada satu perkara ataupun satu ketika kita bersihkan hati kita ni. Usaha bersihkan hati ini. Saya masak untuk suami saya kerana Allah. Saya jaga anak saya didik anak saya kerana Allah.
Saya buat pekerjaan rumah saya kerana Allah. Saya buat pekerjaan pejabat saya kerana Allah. Saya jadi seorang yang baik kerana Allah. Bukan kerana pujian manusia. InsyaAllah hati kita akan jadi bahagia. Kerana jangan lupa, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, siapa yang kerana hidupnya ini tujuannya adalah akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencantumkan setiap urusannya. Dan dia akan dapat apa yang ada di dunia ini lebih daripada apa yang dia kejarkan. Tapi Nabi pesan kepada kita, kalau tujuan kita adalah dunia, kita buat segala sesuatu ini dan hati kita memang tujuannya adalah kerana dunia. Okey? Nabi sebutkan dalam hadisnya, Allah akan mencerai beraikan segala urusan kita. Maknanya Allah akan susahkan setiap urusan kita. Kita rasa susahnya, ya Allah, tak tercapai kita. Sana satu, ini satu, ya Allah, banyak benda. Kita jadi serabut, kita jadi kalut. Banyak sangat perkara yang perlu kita uruskan. Dan Nabi sebut, kita akan dapat apa-apa perkara dalam dunia ini, itu sahaja. Tak lebih, tak kurang. Kalau itu yang kita usahakan, itulah yang kita dapat. Berbeza dengan orang yang menjadikan niatnya ikhlas kerana Allah. Sebab kalau kita kata niat kita adalah ikhlas, niat kita adalah kerana akhirat, bermakna ia lakukan setiap sesuatu dalam kehidupannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so inilah caranya bagaimana sentiasa kita nak bersihkan hati kita supaya ikhlas. Ingat Allah, buat sesuatu kerana Allah. Saya tidak mengharapkan keredaan manusia, tapi yang saya harapkan adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay, itu saja Muslimah untuk hari ini. Saya tak nak ambil lagi soalan yang lain. InsyaAllah kita jumpa pada bila? Kita pada 3 Jun. Kita akan jumpa pada 3 Jun. Kita akan cuti rehat selama 2 minggu. Okey, kita akan cuti rehat selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ni, saya harap terus-terusannya dalam keadaan yang beramal soleh pada bulan Syawal tu. Kita raya bila ya? 24 Mei. Kemudian 3 Jun kita akan jumpa semula. Okey, insyaAllah. So, catat tarikhnya 3 Jun kita akan bersiaran kembali. Tapi saya tak tahulah bersiaran yang bagaimana. So, nanti kita lihat bagaimana keadaannya nanti. Okey, kalau di masjid lah. Kalau masih lagi di sinilah. Yang penting ialah, ya Muslimah begini, yang penting ialah kuliah kita berjalan. Kuliah kita berjalan dan kita sama-sama, saya dapat manfaat. Muslimah juga semua dapat manfaat. Okay, sebab mengajar ni bukan manfaatnya untuk orang lain saja, tapi dia untuk diri saya juga. Sebab setiap apa yang saya ucapkan, setiap apa yang saya sampaikan ialah peringatan untuk diri saya juga. Okay, sebab tu penting ni, mengajar dan mengajar. Okay, saya tutup kuliah kita pada hari ini. Okay, mudah-mudahan dengan satu perkataan, dengan satu nasihat bahawasanya terus-teruslah merebut 10 Ramadan yang terakhir, yang Ramadan yang berbaki ini, agar kita sentiasa beramal soleh dan menjadi seorang Muslimah yang soleha. Rebutlah peluang yang ada pada hari ini untuk sentiasa menjadikan diri kita, membersihkan hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 2 minggu kita cuti, 2 minggu jangan rindu saya. Okey, tadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal muda tak mengerai, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipatkan.